malapetaka akidah. Malapetaka akidah, undi pakatan rakyat, artinya tuan-tuan mempunyai saham lahirnya malapetaka akidah. Allah tuan-tuan, mungkin kita relax saja mendengar walaupun malapetaka, walaupun akidah. Tapi tuan-tuan tanyakan hati sanubari Datuk Seri Jamil Khair, orang yang faham, orang yang mengetahui, hadir dalam majlis-majlis forum-forum. Tuan-tuan ingat tak, forum Perdana Ehwal Islam beberapa kali tuan-tuan menjadi ahli panel yang saya mempromosikan forum itu, sebariskan dengan Ismail Kamus, sebariskan dengan Harun Din. Saudara, malapetaka akidah ialah satu keadaan malapetaka di mana Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan, saudara, siapa yang terlibat secara individu, secara kumpulan, secara negeri, secara negara, saudara, mereka akan diazabkan di dunia dan pasti mereka diazabkan di akhirat. Saudara, macam mana boleh jadi malapetaka akidah? DAP tak bertanding di kawasan Jerai, tetapi DAP bertanding di kawasan-kawasan lain, kawasan-kawasan yang dominasinya daripada suku kaum Cina. DAP akan bertanding. Tapi saya nak menyebut malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti meletakkan satu kekuatan dalam pemikiran minda kita untuk membuat keputusan pada malam ini. Apa dia? Kita tolak DAP bulat-bulat. Bulat-bulat. Hari ini dalam surat khabar ada dua perkara yang melibatkan DAP dengan PAS. Pertama, seandainya ROS, Registrar of Society, pendaftar pertubuhan, membatalkan penubuhan DAP akibat daripada pemilihan pimpinan mereka 2 bulan 3 bulan yang lalu, maka PAS telah mengulurkan tangan kepada DAP. Wahai Kapar Singh, wahai Lim Kit Siang, wahai Lim Kuan Eng, kalau roket tidak dapat mendarat, kami sediakan lambang bulan untuk kamu, untuk membolehkan roket kamu mendarat. Masya Allah tuan-tuan, saya nak tanya adik-adik PAS, di belakang gambar bulan itu tuan-tuan macam bendera Saudi. Saya diberitahu masa dalam PAS, di belakang bulan itu ialah kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, macam bendera Saudi. Bayang tuan-tuan, Kapal Singh pegang bendera itu, anak Kapal Singh namanya Gobind Dev memegang bendera itu, ahli-ahli DAP memegang bendera itu, yang bawa pakai motosikal, yang bawa kereta, yang bawa balik ke rumah, yang buat baju. Tak tahu bayang. Bukan itu saja, itu yang fizikal yang nampak, tetapi saya nak sebut bendera itu bagi orang PAS melambangkan dua jalinan akidah. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Teman-teman PAS mungkin tidak mengetahui, saya sebagai pimpinan tertinggi dalam parti, saya tahu, diberitahu. Macam mana kalau saya tak tahu teman-teman PAS, tepi-tepi jalan tu kebanyakan Datuk Seri orang PAS lah. Yang tepat-tepat tanpa pacarah ataupun dengan kata-katanya di PAS. Saya bukan nak memperkecilkan orang PAS, saya alu-alukan kehadiran mereka, saya hormati mereka. Dan saya yakin mereka yang hadir pada malam ini, orang-orang PAS yang hadir malam ini pernah mengundi saya untuk menjadikan saya naib presiden PAS. Saya hormati mereka. Tapi saya bertambah hormat kepada mereka kalau mereka bersama dengan saya, bersama dengan kita pada malam ini
orang-orang PAS di Jerai ini, orang-orang PAS di Gurun ini, orang-orang PAS di Gua Cepedak ini, orang-orang PAS di Sungai Limau ini. Saudara, orang-orang ini menolak keluar DAP daripada Pakatan Rakyat. Sebab apa kita nak panggil orang PAS menolak DAP? PKR tolak DAP, rakyat tolak DAP, jelas. Apa kata Kapal Singh? Saya nak ulang saja. Semuanya dalam ilmu pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Kapal Singh kata, if you would like to convert Malaysia into becoming an Islamic state, you can only do it after you step over my dead body. Saya terjemah. Tapi saya tengok kat sini mengangguk bukan main. Dia orang mau balik Scotland kot. Kalau sekiranya kamu nak menjadikan Malaysia ini sebagai salah sebuah negara Islam dan melaksanakan hudud, kamu hanya boleh melakukan selepas kamu melangkah mayat aku dulu. Saudara, dalam peribahasa Melayu, if you step over my dead body, artinya tak ada ruang sikit pun dibenarkan. Sampai mati aku. Aku tak izinkan Ustaz Haji, tak izinkan Nik Aziz. Aku tak izinkan Harun Taib, tak izinkan Harun Din. Aku tak izinkan Salahuddin Ayub, aku tak izinkan Mahfuz Omar. Aku tak izinkan Husam Musa untuk menjadikan Islam dan hudud terlaksana di bumi Malaysia. Saya nak tanya orang PAS. Ramai orang PAS malam ni Datuk Seri. Ramai. Cara mereka berdiri tu saya tahu dah lagu mana orang PAS berdiri. Saudara, mak saya lahir di Kota Asal semua. Jadi saya boleh sikitlah bahasa Kedah ni. Pak saya ni orang Bugis. Daripada Makassar, daripada Sulawesi. Tapi saya ni bukan Bugis jenis lanon-lanon ni, bukan. Mereka bagi tahu saya ni Bugis jenis raja-raja. Tuan-tuan dan saya nak menyebutkan macam mana saya nak tanya orang PAS. Saya nak tanya orang PAS pada malam ini. Macam mana anda boleh terus berkumpul, Nik Aziz terus berkumpul, Ustaz Haji terus berkumpul dengan DAP yang terang-terang dalam gelap menentang dalam terang, menentang dalam kelam, menentang dalam paling kelam, menentang tak ada lampu, menentang pasang lampu, menentang. Lagu mana hang boleh kerjasama dengan mereka? Saya ingat kalau saya bertanding kat sini menang saya. Itu yang pakai esat dia tadi tu, yang jaga itu, dia seperti usapai bagus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tengok tadi suara Datuk Seri pun boleh 3-4 hari lagi berasan. Berasan tuan-tuan seorang kat sana duk interpret. Saya ni bagi tahu ku tadi, sejak bila saya jelajah Malaysia ni? Sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, setiap malam, kecuali bulan Ramadan yang lalu, setiap malam, bukan saya boasting, bukan saya nak mengangkat diri, tidak, setiap malam. Malam tadi saya di Kuala Kangsar dan juga saya di Bukit Gantang. Malam ni di sini, besok dijadualkan saya berkhutbah di Permatang Pau. Dan waktu malamnya malam besok, tuan-tuan dan puan-puan, the three Masjidiers, saya, Profesor Datuk Dr. Siddiq Baber, seorang lagi Datuk Aidil Ghazali, ketiga-tiganya kawan rapat Anwar Ibrahim, ketiga-tiga naik pentas malam besok di Permatang Pau. Oh, hebat. Aku semua jenis batu api belakang tu.
ini 3 hari dah. Cerita yang saya katakan orang PAS nak bagi DAP guna lambang mereka. DAP kata, apa kata DAP? Karpal Singh kata, yes, aku akan guna lambang HAM, tetapi aku sama sekali tidak akan bersetuju untuk hang tubuh negara Islam dan melaksanakan hudud. Dahsyat tuan-tuan. Apa pula kata pemimpin PAS termasuk Datuk Harudin? Apa dia kata? Apapun kami akan laksanakan Islam dan melaksanakan hudud. Saudara-saudara, saya nak sebut sikit aja. Saya exco Kerajaan Negeri Selangor kecil. Satu negeri daripada 13 negeri kecil. Saya nak bagi tahu. Saya nak laksanakan peraturan mengurangkan arak di Seksyen 1 sampai Seksyen 24 di Shah Alam. Penduduk-penduduknya 80% orang Islam, orang Melayu. Itu pun ditentang habis-habisan oleh DAP, ditentang habis-habisan oleh PKR, dan ditentang habis-habisan oleh PAS. Soalnya hak kecil tak boleh buat di satu negeri. Lagu mana nak buat lagu Islam, nak dalam hudud di peringkat kebangsaan, di peringkat federal? Fikirlah. Saya nak bagi tahu di Kedah ni. Kalau silapku bagi tahu saya, kalau silap Datuk bagi tahu saya. 2 tahun dulu Kerajaan Negeri Kedah, Menteri Besar bagi endorsement, exco lulus. Apa dia? Dalam bulan Ramadan tidak diizinkan sama sekali rumah-rumah hiburan, pusat-pusat hiburan dibuka sepanjang Ramadan kerana menghormati Ramadan. Ada satu saja kerusi DAP. DAP tuan-tuan dan puan, seluruh Dewan Undangan Negeri Kedah ini ada satu saja. Terkontang pendepa, terkonting pendepa. Bantahan daripada satu kerusi DAP seorang itu, campur tangan daripada DAP pusat. Saya nak tanya tuan-tuan di sini, nak tanya ahli PAS di sini, jadi tak jadi peraturan itu? Tak jadi. Tak percaya hang tanya, tak percaya tanyalah kita punya adun di sini. Doktor Ku kita. Nombor dua, papan iklan, billboard, papan iklan. Dia beritahu kepada kita tuan-tuan dan puan bahawa papan iklan masuk saja negeri Kedah ni, papan iklan kalau ada gambar-gambar wanita itu mesti menutup aurat. Siapa yang bantah? Seorang DAP ini dan beberapa orang pimpinan PKR bantah sampai kepada pimpinan pusat mereka bantah. Mana pergi human rights, mana pergi hak asasi manusia? Kenapa mesin-mesin mereka tutup aurat? Pasal apa? Orang Cina kena tutup aurat, pasal apa? Saya nak tanya kepada orang PAS yang hadir pada malam ni, jadi tak jadi tindakan itu? Tak ada. Malulah, aiblah. Saudara, saya nak sebut 2 perkara ini kecil-kecil, bukan ranting lagi tuan-tuan. Ranting anak ranting daripada yang besar nak buat negara Islam dan melaksanakan hudud. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, dah pukul apa ni? Saya tahu ni bakal YB ni tu tak nak jumpa. Dia ada 57 PDM ni, saya tahu 57. Seorang-seorang kita letak PDM nak duduk situ, nak makan biskut mayat. Roti mayat. Saudara, nak duduk, nak sembang dengan depa, nak gebang dengan depa, nak minum teh dengan depa. Tapi tuan-tuan dan puan, insya-Allah malam ni kehadiran tuan-tuan dan puan selain daripada di Johor yang saya pernah saksikan dalam kempen-kempen macam ini, kehadiran pada malam ni antara yang terbaik pernah saya saksikan. Tadi kita beli pesembor saat di depan ni.
lagi tentang akidah. Akidah yang melibatkan PKR. Siapa ketua umum PKR? Anwar Ibrahim Saya tak sebut lagu tu. Saya tak sebut lagu tu. Al ni macam-macam al lah. Kalau Arab ni al macam-macam lah. Al Muhammadi macam-macam. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut pahaman Anwar Ibrahim telah disebutkan dalam akhbar. Tuan-tuan baca 3-4 kali petikan akhbar oleh Datuk Seri Jamil Khair. Anwar Ibrahim dikatakan dalam tulisan-tulisan yang saya baca dalam negeri dan luar negeri, antara orang yang tidak percaya, yang tidak akur dengan peruntukan amalan orang Islam di Malaysia. Apa dia? Mereka terdiri daripada kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tamam. Jadi dia nak apa? Dia nak bawa ada 2 agama lagi. Bayang-bayang ini macam Islam tapi bukan agama Islam. Datuk Seri Jamil Khair telah mengulasnya, tuan-tuan dan puan. Apa agama yang pertama yang dia nak bawa? Sudah dibawa, dah masuk, dah tersebar lah ni. Agama itu namanya religious pluralism atau pluralisme agama. Allah, tuan-tuan. Apa dia pluralisme agama? Lebih kurang saja, saya tak boleh elaborate, lebih kurang saja. Pluralisme agama ialah satu ajaran yang dikatakan ajaran agama yang mengatakan bahawa semua agama ini adalah sama belaka. No one religion takes superiority over the other religion. Tak ada satu agama pun melebihi daripada agama-agama yang lain. Tak ada. Saudara bercanggah betul lah. Datuk Seri Khair dan Jamil Khair dah ulas. Bercanggah sungguh. Saya nak menyebut tuan-tuan dan puan, pada asasnya agama ni ada 2 kelompok. Satu agama bikinan manusia seperti Hinduism, seperti Buddhism, seperti Taoism, Bahaiism. Itu bikinan manusia. Satu lagi agama samawi, agama yang diturunkan dari langit melalui wahyu diberi kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi dan para Rasul. Yang terakhir khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ni sebahagian daripada agama samawi. Saya nak sebut, kalau ada teman-teman Cina India yang hadir pada malam ini, fakta, saya sebut fakta. Apa dia? Bila Islam agama yang terakhir, kepada Nabi yang terakhir, umat yang terakhir, kitab yang terakhir, skriptur yang terakhir diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, seolah-olah terbatallah amalan agama-agama yang lain. Dari segi saintifik, dari segi kehebatan, keagungan, ketulinan, kesahihan, agama-agama lain yang diamalkan. Artinya bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada perkara, tidak ada benda, tidak ada apa pun yang boleh menyaingi, melebihi ketinggian Islam. Tahu tuan-tuan, bahkan ada mufti-mufti dan ilmuwan-ilmuwan dan agama-agamawan, bila Anwar membawa masuk agama yang namanya religious pluralism, mereka terus mengadakan itu syirik. Tuan-tuan nak jadikan Perdana Menteri manusia yang syirik? Saya nak tanya orang PAS, orang PKR yang hadir pada malam ini, tuan-tuan nak jadikan Perdana Menteri manusia syirik? Tidak. Oh, hebat. Daripada tinggalkan PES minggu lepas ni. Tuan-tuan dan puan, yang kedua, Anwar Ibrahim membawa satu agama namanya Islam liberal. Islam liberal ni tuan-tuan, dalam ucapannya bulan Mei tahun 2010 di LSE, London School of Economics di London, diucap di London tuan-tuan, diperbahaskan oleh teman-teman ABIM, ahli-ahli ilmuwan di rumah dia. Saya ada laporan, saya ada YouTube, tengok mereka punya discussion berjam-berjam. Anwar di depan di sana tuan-tuan, kawan-kawan di belakang ini, profesor-profesor, soal dia satu persatu tak boleh jawab. Apa yang dia nak? Namanya religious, tuan-tuan dan puan, Islam liberal. Apa dia Islam liberal? Satu, Islam liberal ini seperti tuntutan IFC, Interfaith Commission,
Bila anak tuan-tuan, anak saya yang kita sayang, anak sulung kita tuan-tuan puan, waktu kecil, waktu lahir, tuan-tuan timang dia, tuan-tuan cium dia, tuan-tuan mandikan dia, tuan-tuan bedakkan dia, tuan-tuan puan-puan susu, tuan-tuan susukan dia pula, puan-puan susukan dia. Saya sebut tuan-tuan susukan dia pun angguk juga. Tuan-tuan timang dia, ada nyamuk, tuan-tuan bunuh nyamuk, tuan-tuan sayang dia. Sampai umur 18 tahun pada satu malam, tepat umurnya 18 tahun. Selepas Isya, tuan-tuan, sebelum kita tidur, kita duduk bersama dengan keluarga, muncul anak kita 18 tahun, tepat umurnya pada malam itu. Berdiri di hadapan kita seorang perempuan, tuan-tuan dan puan. Apa dia kata? Ibu dan ayah, malam ini cukup umur saya 18 tahun. Atas prinsip-prinsip human rights, atas prinsip-prinsip tuan-tuan dan puan kebebasan dalam hidup, hak asasi manusia, saya telah diberikan satu tugas, satu tanggungjawab untuk diri saya. Apa dia? Saya telah memilih satu agama untuk diri saya. Saya nak umum, mak tak boleh kata apa, pak tak boleh kata apa, terima saja apa yang saya umum ini. Malam ini wahai ibu dan ayah, saya mengisytiharkan di depan ibu dan ayah, saya adalah seorang Hindu. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan bayang, tuan-tuan bayang, anak kita tuan-tuan. Peruntukan ini bila boleh berlaku? Tinggal 11 hari saja. Tinggal 11 hari saja. Serius? Tinggal 11 hari. Peruntukannya terkandung dalam kehendak IFC, Interfaith Convention, yang juga terkandung dalam ilmu yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim. Itulah dia. Anak-anak orang Islam, anak-anak orang yang bukan Islam, bebas memilih agama waktu berumur 18 tahun.